Apa Betul. lagi yang kata orang advance Naik advance AR, VR. AR dan VR, alam yang Ah, alam lain kalau kita alam, masuk. betul, alam lain. Selalunya kita, okay, saya rasa sekarang ni kita nak, okay, situasi sekarang COVID so kita tak dapat pergi Johor ataupun kita tak dapat pergi Europe ataupun mana-mana lah, luar negeri lah senang kata kita tak dapat pergi luar negeri. Jadi untuk kita melepaskan rindu untuk pergi ke luar negeri, AR ni adalah um, satu gadget yang bagus lah. Hmm. Jadi macam kita dah pakai that AR thing, and then kita boleh just fantasize about, oh kita lah jalan sini, kita pretend to buy things and like how we used to walk, but it's just that that's not reality, that's is just your fantasy. Yeah, so there was no such thing lah back then. Tak ada. Yes. Alam fantasi ialah alam permainan yang kita buat secara fizikal. Kita present. Kita banyak appreciate at the present. Kalau sekarang tu kata orang nak remove the pain or the reality in life, diorang rela bergaming or pakai virtual for hours, berjam-jam to avoid all the pain lah atau reality of life. Jadi kalau dah berjam-jam ni teringat satu kisah suami isteri ni berlaku tak silap di Japan. Diorang lelaki bini gamer, diorang pun baru usia 20-an atau belasan, muda lah. Dah ada anak. Jadi dia ke tahap main game tu dah dalam berapa hari tak salah, sampai lupa nak jaga anak, kasih makan, kasih susu. Jadi anak tu terbiar beberapa hari tak makan, tak minum, apa jadi? Budak tu meninggal. Dia dah ke tahap tu, bila dia balik tu dah tak adalah anak dia. Dah tak bernyawa. Jadi yalah, pihak polis datang, tangkap suami isteri, dah kena charge. Ini yang kita katakan betapa taksubnya mereka dalam this teknologi yang orang yang that people build just to get away from your reality and then kita ada macam what do you call that, holographic. So it's like macam okay, saya ada kawan dia kerja sebagai I think holographic specialist, something like that. So now the project is to so in customer service so instead of a human being physically being there talking to you, macam kita kan nak check in hotel. So selalunya kita biasa dengan orang kat situ, jadi senang nak berbual, room number berapa, apa yang boleh buat kat hotel, apa yang tak boleh buat dalam hotel, bisa rokok ataupun apa. Tapi sekarang mereka sedang mencuba untuk buat holographic. Jadi orang tak ada kat situ physically, so you have to press something and then the person will appear. It's like as if you're talking to it, but she's not there physically. Ini macam cerita Kingsman. Oh ya, yes. I mean it's belum lagi di project tu belum lagi habis lah. Cuma saya rasa they are just doing research. Yang cuma buat research. So yeah, that's what they're looking into it lah now. Rasanya macam kata orang tak surprise macam benda-benda ni akan continue to advance, lebih maju, lebih cepat, lebih mudah, tapi mungkin lebih banyak kerosakan pada minda manusia dan moral dan cara kita ni patah balik pada pengguna masing-masing lah. Betul. Pasal betul-betul boleh banyak kebaikan daripada keburukan, tapi kalau
disalahgunakan, jadi gitulah. Betul, betul. Lagi sekarang kita nampak teknologi di ITE kerana pada ada yang masa saya akan makan lunch dekat ITE College Central. Jadi saya nampak ada robot going around mopping, going around sweeping. Ada yang angkat Tray. tray, yes. Jadi yang pandainya tray tu tahu yang halal-halal. Yang tak halal pula pergi kat sebelah sana. Jadi it's being programmed in a way that I was quite surprised lah that they're slowly coming up with all these things. So I'm just looking at what if the robots evolve in the world. Adakah manusia tidak perlu lagi? Adakah because I'm in the teaching industry, so adakah cikgu pun akan Replace dengan robot replace robot? Yeah, I mean nobody knows about that, you see. But now even robot knows how to angkat tray, letak dekat tempat yang halal, mop, vacuum, all those stuff. So it evolves, you see. It's from one stage to another stage and so on and so forth. Kalau kita tahu pasal artificial intelligence yang close to manusia lah, nama dia Sophia. Dia dah dapat citizenship di negeri Arab, mungkin Dubai. Jadi kalau dari segi bentuk, rupa, badan dah macam manusia lah. Cuma dorang masih continue buat research untuk dia jadi sepenuhnya macam manusia. Jadi sekarang Sophia tu kalau dari segi intellectual dia memang pandai lah. Dia next to Google lah senang kata. Cuma dari segi perasaan dia cuba. Dia cuba ketawa, dia cuba senyum, dia cuba rasa sedih, dia cuba rasa marah. Tapi macam pemahaman dia untuk buat perasaan ni tak tahu ke tahap apa. Yelah, jadi this research ni continue dan kalau Sophia tu satu sukses, kita boleh nampak ada bukan satu Sophia tapi 2, 3 dan lebih banyak lagi lah. Dan sebagainya. Dan berbagai bentuk lah mungkin. Betul. Banyak perubahan lah dalam dunia ni. Jadi sekarang yang kita tengokkan pula sekarang kan situasi COVID. Jadi banyak negeri termasuk Singapura pada bulan April sampai ke bulan Jun sekolah terpaksa tutup. Budak-budak belajar di rumah dan datangnya pula online learning. Bukannya kita pertama kali ada online learning selalunya primary school ada satu hari tu yang tak akan datang buat online learning, tetapi yang bezanya ialah kerana insiden COVID ini, jadi 2 bulan di rumah membuat e-learning dan yang bagusnya kita mempunyai laptop ataupun handphone yang boleh video call. Jadi budak-budak pun tak terbiar, pelajaran pun tak terbiar. Walaupun mereka tidak di kelas physically, mereka di rumah, yang menolongnya ialah teknologi macam inilah, laptop, handphone, video call. Jadi cikgu pun boleh sambung apa yang tertinggal pada yang minggu yang lalu. Jadi adalah yang baiknya lah untuk teknologi. Adalah, itulah patah balik pada pengguna Jadi kalau masa akan datang ni, ialah sekarang dah 2020, 2030 agaknya kita dah nampak semua macam-macam benda terbang bukan aeroplane atau helikopter je. Sekarang ni cakap pasal benda terbang, yang the recent one was drone Foodpanda hantar makan. Jadi saya rasa dulu tak ada online shopping. Saya rasa dulu tak ada yang macam GrabFood, tak ada macam Foodpanda. Dulu turunlah ke kedai. Turun ke kedai, jalan. Sekarang dah ada Grab, dah ada Foodpanda. Order je online. Dah seterusnya terus orang akan hantar. Pakai skuter lah, pakai basikal lah, ataupun pada kereta sendiri, motosikal sendiri. Jadi tak tahu kalau mengadakan online platform sebegini membuatkan orang lebih malas ataupun menolong ekonomi. Dua-dua lah nak katakan kan. Dulu
kita kena jalan jauh, tak Hmm. tak payah komplain lah pasal rasanya tu je jalannya, satu Mm-mm. jalannya. Satu bus stop ke 2, 3 bus stop ke kita jalan. Kita nak sampai ke destinasi yang kita nak pergi. Nah, kalau sekarang satu aplikasi away, one Yes. application away. Yeah. Tekan button, Grab pun sampai. Betul. Basikal pun sekali adalah basikal rental sana Mm. sini kan. Mm-mm. Itu pun satu aplikasi juga. Betul. Bayar per hour berapa, dah boleh pakai. Betul. Jadi semua Jadi sekarang macam one stop away je lah. betul. Macam dulu kita kalau nak naik teksi, tunggulah 2 jam, 1 jam dekat bawah matahari, hail, barulah satu teksi datang. Itu pun kalau teksi tak busy. Kalau teksi busy tunggulah lagi 30 minit sampai teksi tu datang. Tapi sekarang ni kita just buka Grab, tekan address mana nak pergi semua, GPS terus dah sampai. Kita pun sampai tempat destinasi yang kita nak pergi dengan selamat. Pembayaran Macam pun dulu, mudah. selalunya kita kata, ibu bapa lah selalu kata jangan naik kereta dengan orang kita tak kenal, jangan berbual dengan orang yang kita tak kenal. Tapi rasanya sekarang dah berubah sikit lah. Ada yang Grab untuk anak-anak belia yang 14 tahun, semuda-muda ada yang 4 tahun, 5 tahun untuk hantar ke sekolah. Jadi rasanya, tapi bagusnya ialah bila kita dah dapat Grab tu, kita tahu plate number-nya, kita tahu nama orang dia. Jadi walaupun apa-apa pun berlaku, kita dapat retract back that information. To where the last last person yang take the passenger lah. Cuma mungkin pengalaman yang macam kata orang, kita tak boleh predict karakter driver macam mana. Betul. Dia safety driver ke, atau dia suka bawa laju, atau dia ada perangai, kita tak tahu. Kita tak boleh teka orang ni macam mana. Jadi kita Betul. dah naik tu nasib lah. Tapi Betul. selalunya baik atau bagus, kadang-kadang kita adalah jumpa orang yang macam alamak, tahu tak naik Betul. dengan driver ni. Dia macam masalah lah. Jadi Mm-mm. dia nasib masing-masing. Tapi Betul. again baguslah kita boleh track. Orang ni driver macam-macam kan. Kita boleh screenshot, kasih dekat keluarga. Jadi keluarga tahulah kalau ada apa-apa dengan kita, dia Betul. tahulah nak cari kat mana. Mm-mm. Dia ada pros and cons lah. Bagus dan tak bagusnya. Baiknya dengan tidak lah. Betul. Jadi saya rasa kita dah nak sampai penghujung ni, lagi 5 minit. Apa kata-kata pujangga kata-kata hiasan untuk generasi sekarang untuk mengguna teknologi untuk kebaikan daripada yang keburukan. So cakap tentang kebaikannya daripada keburukannya Okey. Sebenarnya saya pun zaman milenial jugalah Saya pun tengah belajar untuk menerima teknologi yang akan datang. Dunia ni dia kelakar sikit pasal dulu pada zaman ibu bapa kita rasanya tak ada digital teknologi macam gini Jadi pelan-pelan sekarang pula ibu bapa pun dah tahu pakai smartphone dah tahu macam mana nak buka YouTube, anak-anak ajar. Jadi lepas tu nanti dalam 20-30 tahun pula anak-anak saya pula yang ajar saya macam mana nak pakai teknologi yang akan ada pada zaman mereka Jadi saya rasa kalau kita nak berbual pasal teknologi ni, yang kebaikannya gunakanlah dengan baik. Kalau ada kebijaksanaannya untuk buat aplikasi ataupun nak form a new digital technology let it be a benefit for you, for yourself and others lah. Don't make it like put a good use to it lah. Jangan macam kita katakan tadi yang buruknya suka hack, suka cyberbully dan begitu semua. So we have to put a stop to all the cons of digital technology. Jadi saya rasa kita buat benda yang elok lah. Kita put the digital technology to a good use. Betul. Ya, rasanya banyak yang perlu dipelajari dengan teknologi ni. Dia bukan sekadar physical gadget.
Tapi dari segi aplikasi software, ni untuk skills yang kita perlu apply masa waktu kerja lah. Jadi kalau kita lebih berilmu dari segi teknologi, lagi senang untuk kita pakai, dan untuk maju ke depan Betul. untuk diri sendiri, untuk apa organisation yang masing-masing kerja lah. Betul. Itu salah satulah. Yang kedua, saya rasa artificial intelligence. Saya rasa bahasa Melayu dah apa artificial ni? Artificial intelligence. Artificial tu dia macam bedek. Artificial Dia lah. artificial Intelligence tu kepandaian. Dayan, betul. Dia bedek tapi pandai. Yalah. Apa pun kalau nak cakap dia boleh berfungsi macam manusia tu 100% dia memang susah lah. Dia takkan sampai tahap tu. Dia boleh buat different task atau secara individual macam mana manusia tu function tu sedikit-sedikit je. Dia orang boleh ambil. Tak boleh sepenuhnya. Jadi itulah kata orang kita cuba untuk embrace embrace apa? Recept lah. Kita being a bit receptive atau aku nak cakap memeluk tapi bukan embrace kita kita terima dengan tangan yang terbuka lah. Arms. Benda-benda ni supaya kita tak ketinggalan zaman. Jadi kalau kita ketinggalan zaman sangat nanti terpengal-pengal lah kita terkapai-kapai, tak tahu nak start dari mana, nak mula dari mana, nak kerja macam mana. Pasal semua dah advance. Tapi kalau kita tak tahu basic pun susah. Betul. Jangan tu bagusnya sekarang ni ada course. Ada course untuk yang tua, yang muda, yang tak ada experience. Bagusnya senang. Yalah, tapi nak kena ada basic foundation untuk cari. Dia senang-senang juga dia ada online learning tu macam mana, nak tekan apa, nak pergi mana, dia ada cara dia. Tak susah. Tapi kalau nak belajar tu dia dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka supaya senang nak cari tahu atau belajar. Al-Kisah. Jadi kita ada lagi dalam berapa minit ni? 3 minit? 3 minit, betul. 3 minit. Jadi apakah kata-kata penutup Sab pula? Bukankah aku dah penutup tadi? Bukan? Tadi penutup panjang tu. Panjang itulah tirai dia. Jadi dah nak dekat 1 jam kita cuba berbual bahasa Melayu tau. Betul. Lurus, secara lurus sikit je. Rasa dalam 10% 5% je kita bertutur dalam bahasa Inggeris. Tapi tak mengapa kita tetap cuba untuk bertutur dalam bahasa Melayu kerana itu adalah di dalam darah kita. Itu adalah kata peribahasa, kata ibunda kita. Jadi aku cakap jadi kita harus walaupun kita tak sefasih mana, kita tetap jangan lupa bahasa ibunda. Bahasa ibunda kita. Kita jangan lupa kita dari mana. Asal usul Asal usul, betul. Sejak ke bumi yang nyata lah gitu. Bumi ni bukan kita punya. Kita nak pijak mana? Jadi itulah kenyataan, betul. Pasal saya tak nafikan lah bahasa English saya pun tak seberapa bagus. Bahasa Melayu saya pun tak seberapa bagus, tak sefasih lah. Tetapi kita tetap belajar. Kita jangan putus asa. Betul. Kita jangan give up. Kita tak boleh putus asa. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena bekerja kuat. Kita kena bekerja kuat. Walaupun kita cuba mengaplikasi kerja-kerja kata orang part time kadang-kadang kita macam terasa nak kerja part time kan, buat kerja-kerja ekstra tapi kalau kita dah apply, kita mesti cuba kita janganlah give up follow jalan gitu. Dia itu untuk orang-orang yang yalah, betul. Gitulah itu. Tak bagus. Tak bagus macam gitu. Nanti orang ingatkan kita tak serius. Kalau terserempak dengan orang apply kerja tu macam
Ini macam kenal Betul. Ah, Jadi kita ni kalau nak apply, kita kena fikir dulu. betul. Kita nak ataupun kita tak nak. Kalau kita tak nak, kita cakap tak nak. Ah, ah. Kalau kita nak, baru kita pergi. Kalau tak ada tu kita tak payah apply lah kan. Gitulah kan. Jadi, tapi tak semua orang dah fikir macam gitu. Jadi kita Mm-mm. lain orang lain. Lain Birthday rasa girl. lah. Macam Apa birthday girl? Ah? Tadi aku dengar kau cakap birthday girl bukan Okey. Lain. okay. Ya okey. Okeylah. Kita dah ke ujung-ujung ni, jadi sila rating dari 1 sampai 5. 5 kira the best bahasa Melayu kita. Best is tip the top. best, yes. Number 3 kira boleh lah. Kau boleh tahan lah. Number 1 tak boleh make it. Nombor 1 macam positif kau tak bawa Melayu lah macam gitu. Macam gitu lah. Sila rating cuma sekian. Terima kasih. Wassalam. Ada wassalam je lah. Okay, bye. Bye. Selamat malam. Selamat sore. Selamat.